A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis ilmu pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Yang dikasihi Tuan Imam, Puan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surau Kampung Sungai Buaya, Surau Baru Kampung Sungai Buaya, dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ni diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita ucapkan syukur yang pertama sekali, kerana itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, iaitu nikmat kiblat dan juga nikmat Quran. Dengan kedua-dua nikmat kiblat dan Quran ini menyatukan kita, seperti mana dahulunya di Yathrib, kaum Aus dan Khazraj, mereka ni berbalah sehingga kan dicatat dalam sejarah selama 600 tahun mereka ni bergaduh. Tetapi selepas kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergaduhan yang berlaku selama 600 tahun itu diamankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang dibawa, iaitu agama Islam. Yang kedua, tidak lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nak tanyalah apa khabar semua hari ni? Sihat tak? Makin acak hari Jumaat surau kita tak? Ada makan laju selalu. Tu kita nak kita dah mula hijrah. Dulu hijrah tak ada makan, ni hijrah ada makan. Hijrah juga tu. Hijrah yang membawa kepada satu keadaan yang lain kepada keadaan yang lain. Tapi hijrah yang kita nak belajar insya-Allah pada malam ni, kita nak kongsi hijrah yang mana membawa kepada kebaikan, bukan hijrah yang membawa kepada keburukan. Ini dua benda yang kita kena faham. Tapi sebelum tu, sukalah nak kongsi satu ilmu. Tadi Imam ada baca surah At-Tin, surah At-Tin. Pada surah At-Tin, pada ayat yang terakhir sekali tu, Imam baca alaihissallahu biahkamil hakimin. Dekat lepas pada bacaan tu ada perkara yang kita sunat buat. Kita sambut bacaan tu dengan kita sebut bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Boleh sebut sama? Terus sekali sebut bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Maksudnya bala tu benar wa ana ala dhalika, dan sesungguhnya aku menyaksikan hal-hal yang mana keadilan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas ni bila dengar ayat alaihissallahu biahkamil hakimin, baca apa? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Sekali, dengar sekali. Dulu tu Allah ni pula. Dulu beres tu, alhamdulillah. Dulu belakang kali Jumaat kita. Tu sedikitlah kita kata kena kita sebut sekali lagi bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Sebab dalam ayat yang ke-8 itu Imam baca, bukankah Allah yang demikian kuasanya maha adil? Maka kita jawab persoalan itu, sunat kita baca bala, betul, benar apa yang akan nyatakan Allah, wa ana ala dhalika, aku ni, dan sesungguhnya aku ni menyaksikan hal-hal itu, aku menyaksikan keadilan-keadilan itu. Itu maksudnya. Ulang sekali, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Kali kita puas dalam guru kita puas risau. Insya-Allah. Baik, pada malam ni alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bukan nak ngajar. Kita nak kongsi je daripada satu karangan daripada ulama, iaitu daripada Syekh Dr. Raghib Ar-Sirjani, daripada karangan kitabnya yang berbunyi Ad-Durus Al-Mustafhadah Minal Hijrah An-Nabawiyah. Maksud kitab ni adalah kita sebut bahasa mudahnya ibrah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak akan mengaji sampai habis. Tak kasi sampai habis. Saya cuma ambil bahagian ibrah saja. Kita dah cerita panjang. Kita nak ambil apa intipati yang dapat kita belajar insya-Allah sama-sama pada malam ini. Syekh Dr. Raghib Al-Sirjani. Ni kitab dia lah. Kitab apa dia? Lamatannya kitab Ad-Durus Al-Mustafadah min Al-Hijrah An-Nabawiyah. Ibrah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Syekh Raghib As-Sinjani ni pada asalnya ditulis kitab ni panjang, tebal, tapi bila kita dah tengok untuk perkongsian pada malam ni, kita hanya ambil pengajaran hijrah. Kita ambil apa yang kita boleh belajar daripada setiap hijrah itu, dan bagaimana kita nak mentadabburi peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang mana Nabi mengikut ataupun mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, berhijrah daripada mana? Mekah ke Madinah. Bukan Sungai Buaya ke Terengganu, bukan. Daripada Mekah ke Madinah. So moga-moga dengan tahun baru kita ini, Syekh Raghib ni dia menyalakan obor-obor semangat kita, supaya kita faham setiap proses hijrah ini akan ada ujian, akan ada cabaran. Benda pertama sekali nak kena faham, di awal-awal kitab ni Syekh Raghib kata, mu nak kena positif dalam hidup, nak kena bersangka baik dulu dengan ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu first perkara yang ditekankan oleh Syekh Raghib. Dan perkara yang kedua yang ditekankan oleh Syekh Raghib, dia kata yang kedua adalah kita nak kena yakin dengan setiap perkara yang telah diuruskan oleh Allah. Apa yang menjadi kekuasaan Allah, kita kena yakin, kena letak surah-surah bulat-bulat, sungguh-sungguh pada Allah. Jangan kita pertikai, sebab Allah Ta'ala adalah Tuhan sekalian alam. Ini dua perkara yang Syekh Raghib letak dekat bahagian pendahuluan dia bila nak cerita pasal hijrah. Sebab selepas ni kita akan dengar betapa besarnya perjalanan-perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk pada tajuk ataupun perbincangan kita, tajuk kita malam ni dipanggil Ibrah Awal Muharram. Saya suka ambil baik kata. Ibrah tu maksud dia apa? Ibrah asal daripada perkataan al-abru. Perkataan al-abru ni maksud dia berlebihan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu satu makna. Makna yang kedua, al-ubur. Al-ubur ini dia menyeberangi air, baik dengan dia berenang ataupun naik kapal. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga, abirus sabil, ataupun orang yang menyeberangi jalan. Dia panggil ibur juga, ataupun abirus sabil. Ataupun dalam bahasa yang lain lagi, tambahan lagi, dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ubru asfarin, iaitu seekor unta yang kuat melakukan perjalanan. Itu maksud ubur. Dan ibrah yang kita nak belajar ni, apa maksud ibrah sebenarnya? Ibrah adalah ucapan yang keluar daripada lisan dan melalui udara sampai ke telinga pendengar dia, lalu dijadikan pelajaran. Dan dengan keadaan orang yang menyampaikan itu, dia tahu perkara yang dia nampak kepada sesuatu yang orang lain tak nampak. Itu maksud ibrah. Maksud bahasa mudahnya adalah ibrah ni adalah satu perkara yang kita sebut dekat mulut sampai kat telinga orang dengar, yang kadang-kadang orang dengar ni tak nampak apa yang penyampai tu nampak. Dan ibrah ni dia boleh jadi satu perjalanan yang panjang. Sebab apa? Dia akan melalui menyeberangi air tadi. Sebab ada orang berenang, ada orang naik kapal. Nak bagi tahu ibrah ni, lain orang, lain ibrah dia, lain tempat duduk dia, lain cara fikir dia. Contoh, ibrah hijrah bagi orang yang berada di masjid surah lain, ibrah orang yang berada di tempat kerja lain. Tak? Dalam satu ayat Al-Quran, contoh kita ambil mudah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Maksud dia apa? Maksud dia alif lam dan mim. Kalau orang sejid surah, dia akan sebut apa? Wallahu a'lam. Betul? Tak? Kalau orang dekat tempat kerja, dia tadabbur ayat ni, dia akan nampak apa? Saya ni tak tahu, yang tahu hanya Allah. Itu orang dekat tempat kerja. Apa lagi contoh lain? Kalau pelajar, tak, bila baca ayat alif lam mim, apa yang keluar agak-agak? Dia tahu. Tu je. Nampak tak? Dia berbeza. Sebab tu ibrah ini lain orang, lain pengajaran yang dapat. Kadang-kadang bahasa mudahnya, hari ni ustaz duk cerita A, B, C, D ni, kadang-kadang orang yang dengar ni, dia dengar ataupun dia faham E, F, G, H, I dah. Faham? Kadang-kadang kita nak sebut makna gini, tapi pendengar boleh jadi dia faham gini. Salah ke? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Nak tahu macam mana betul? Kena tanya. Dah betul tak saya faham gini? Itu cara dia. Tapi nak bagi tahu ibrah ni satu benda yang banyak. Dia tak boleh jadi contoh. Ibrah ni satu, bila kita ngaji ibrah satu hal ni, tu je, dia solid. Tak. Dia mungkin akan berubah mengikut keadaan, berubah mengikut suasana, dan berubah mengikut pengalaman yang kita lalui. Mungkin bila kita baca surah Al-Fatihah minggu ni dengan kita baca surah Al-Fatihah minggu depan, sepatutnya berbeza cara kita berfikir.
Tak. Kalau orang lain baca lagi surah Al-Fatihah ataupun kita kata Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa yang nilai yang kita dapat keluar daripada ayat tu? Apa nilai dia? Nak buat sesuatu mulakan dengan nama Allah. Betul? Itu satu poin, satu ibrah. Ibrah yang kedua apa? Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul? Yang ketiga apa ibrah dia? Allah nak ajar dalam setiap kerja buat kita kena berserah diri sungguh-sungguh dengan Allah. Tu ibrah ketiga. Ibrah keempat, lima bergantung kepada situasi kita. Nak kata banyak. So jangan kita fikir bila kita ngaji pasal ibrah ni, ibrah ni ustaz kata A, tak semestinya A, dia boleh jadi B, C, D, E, F, G. Boleh faham kan? Alhamdulillah. Baik. Dan kita nak kena faham tentang penetapan tahun Hijriah. Bukan sekadar pertukaran pada bilangan hari, pada bilangan tahun, pada bilangan bulan semata. Bahkan dia lebih daripada itu. Momentum hijrah ini Nabi SAW daripada Mekah ke Yathrib tu akhirnya barulah jadi Madinah Al-Munawwarah, menunjukkan kepada kita terbentuknya sebuah kota yang penuh dengan inspirasi, dan paling penting sebuah kota yang mencerahkan keadaan yang penuh kelam, yang penuh gelap, dan akhirnya kota Madinah Al-Munawwarah hari ini kita tengok penuh dengan kemajuan. Setuju tak? Kalau siapa pernah pergi Mekah Madinah, pernah tengok tak tempat pasar raya yang tak pernah tutup 24 jam? Nak kata berkatnya tempat tu. Kalau kita hari ni niaga 24 jam, pakat lagi sejak serah dah. Tak? Dah niaga 24 jam, orang duk mari beli saja ni. Tak? Tapi hebatnya mereka bila waktu solat semua stop. Itu dia punya disiplin ataupun kita kata peraturan. Kalau siapa yang berjual beli pada waktu azan, waktu solat, dia akan kena samang lah kedai tu. Itu antara syarat dia orang lah. Tak? Dan apa kesan dia pada kita? Bila kita tengok tentang hijrah Nabi daripada Yathrib, daripada Mekah ke Yathrib itu, Nabi membawa satu perubahan. Nabi ubah daripada gelap kepada cahaya. Nabi ubah daripada keadaan yang huru-hara menjadi riang gembira, daripada keadaan yang kita kata sempit, tak tahu hala tuju ni, Nabi bagi jalan petunjuk melalui Al-Quran Al-Karim. Dan inilah Islam yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui petunjuk daripada Al-Quran. Sebab tu kalau orang kata Al-Quran ni tak relevan, tak wujud Madinah hari ni, tak wujud Mekah hari ni, tak wujud kita hari ni. Tak, disebabkan relevannya Al-Quran itu sampai hari ni kita rasa cerah dia tu. Tak, cuba bayang kalau orang tak mengaji Al-Quran, rasa-rasa dia boleh cipta tak lampu ni. Yang teknologi kita ni bukan hasil daripada orang barat pada awalnya. Semua lahir daripada cendekiawan-cendekiawan Islam. Lepas itulah bila mana berlakunya satu tamadun itu, berlakunya perubahan. Orang Islam mungkin rasa selesa pada ketika itu, tak mahu dah ramai orang ngaji, maka orang barat ambil alih. Dia lupuskan segala kitab-kitab terdahulu di kota Baghdad tu, dia tenggelamkan semua kitab-kitab. Sebab apa? Tak mahu bagi orang Islam ni pegang sungguh-sungguh dengan ilmu. Sebab dia tahu dah kelemahan utama orang Islam. Sampai pernah ditulis satu buku oleh orang kafir ni, tulis apa? Nak lawan orang Islam dengan satu benda, dengan buku. Tak? Mu tulis lah buku tu ke mana-mana pun dia takkan baca, mu tulis je sejarah dia ke, dia takkan layan. Tak? Itu kelemahan kita. Sebab tu kita ni kena rajin baca. Sebab tu perintah pertama dalam Al-Quran apa dia? Iqra, baca. Bila kita dah malas baca, tak ada jadi gelap. Tak? Sebab tu benda yang kita nak kena faham. Dan setiap perjalanan kita sebagai orang Islam di pelbagai tempat, kebanyakannya kita sentiasa kita dengar orang sebut tentang Fatah, tentang buka, Fathul Mekah, macam-macam lah kan. Dan Fatah tu bukan bermaksud penaklukan. Fatah tu bermaksud kepada dia membuka kepada ruang-ruang kebaikan. Itu masuk Fatah. Itu masuk Fatah. Dan membuka segala ruang-ruang kemuliaan. Siapa yang buka tu? Al-Fattah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala buka kepada orang yang dulunya mungkin susah, disebabkan dia berpadukan daripada Al-Quran jadi senang. Daripada orang yang dulunya tak pernah buat baik, disebabkan dia duduk dengan Al-Quran jadi buat baik. Ini benda-benda yang kita nak kena faham. Dan hijrah juga dipahami dalam hadis Nabi SAW, meninggalkan segala yang kurang baik menuju kepada perkara yang sangat mulia. Itu maksud hijrah yang diceritakan dalam banyak-banyak hadis. Dan hijrah ni bukan sekadar berpindah, beralih tempat, tetapi hijrah adalah sebuah kita kata bahasa orang Sungai Buaya ni, komitmen. Tahu komitmen? Tahu komitmen? Komitmen ni kesungguhan. Tu bahasa kita translate lah. Sama je. Komitmen, kesungguhan
yang kita buat berdasarkan kesedaran. Dari segi apa? Dari segi fizikal kita, dari segi intelektual kita, dari segi emosi kita, dari segi spiritual kita. 4 benda ni. Tak? Sebab kita sedar dengan sebab 4 benda ni, sebab tu kita hari-hari ni ramai mari surau, ramai mari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenar-benar hijrah. Hijrah yang Allah nak tengok bukan kesan, bukan hasil, tapi Allah nak tengok komitmen kita, kesungguhan kita dalam berhijrah tu. Sebab nanti kita akan tengok dalam kitab ni sikit apa cerita-cerita yang ada berdasarkan cerita hijrah Nabi SAW. Sebab kalau kita lihat, kita pergi ke belakang sikit, ketika mana sebelum kedatangan baginda Rasulullah SAW, situasi di Mekah pada ketika tu tak selesa. Nak pergi semayang pun orang kata jalan dia tu berlumpur, tak? Kotor lah, tak? Kalau nak pergi masjid tu, tak? Tapi disebabkan kita hari ni dah selesa, dah ada kipah banyak ni, ada lampu pula yang menerangi surau yang gelap ni, ada pula lampu yang bercahaya memberikan pelangi, bukan LGBT, pelangi. Dah, nak bagi lampu lawa lagi surau kita ni untuk wujud apa? Nak bagi tahu tentang harmoni. Surau ni tempat yang mesra untuk orang mari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang mesra, dia berkait dengan masyarakat. Dia tak boleh mesra seorang-seorang. Kalau mesra seorang-seorang, orang panggil dia faham-faham sedikit tak? Lepas ni tubik luas ni jalan, orang panggil dia, saya tengah mesra ni, tak seorang, tak jadi. Dia mesti ada interaksi dua hala, ataupun dalam bahasa buku dia sebut interaksi sosial, yang kita bergaul sesama kita. Dan inilah asbab daripada Allah Ta'ala perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk berhijrah. Sebab tu ada peristiwa hijrah ni, berpindah kepada suasana yang mampu membina semua yang kita sebutkan tadi. Tujuan ni apa? Yang paling utama, nak jadi aman, nak tenang, nak bahagia. Itu je. Nah, kita mari rumah Allah Ta'ala ni, kita mari tempat-tempat kata masjid rumah Allah, tenang ke tak tenang? Sangat tenang lah. Nah, banyak hadis-hadis sebut, banyak ayat Quran sebut, orang mari rumah Allah Ta'ala ni memang Allah Ta'ala bagi tenang. Serabut pokok mana pun memang Allah Ta'ala akan bagi tenang. Tak, illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat diberikan kepada mereka itu ketenangan. Sebab tu kalau kita hadis hari Jumaat, ramai hak tenang sungguh. Tak, penat bekerja, nyanda sikit pun tidur. Itu tenang. Memang tenang lah. Tak, dan kita kena realisasikan tenang itu dengan cara yang betul. Alhamdulillah. Dan kesannya apa? Kesannya kita membuktikan komitmen kita dalam beragama, dalam kita menganut agama Islam ini, dan maka wujudlah suasana-suasana yang baik. Bila kita dah berhijrah dengan cara yang baik ni, tengok keadaan kita yang dulunya mungkin surau kita ni suram, tapi disebabkan kita mulakan hijrah ni tak perlu akak surau lagi, surau lain tak perlu. Mula dengan diri kita, mula dengan setiap ahli jemaah yang ada kat surau ni. Bila kita mula dengan setiap ahli daripada diri jemaah ni, insya-Allah tengok boleh ramai mana. Dulu mungkin 5-6 orang, hari ni dah 100 orang. Alhamdulillah. Tak, satu kebanggaan, satu pencapaian, menunjukkan komitmen kita terhadap agama makin tinggi. Dan mungkin dulunya orang macam tak cara agama ni tak, tapi bila makin lama, makin kita berada di usia yang panjang ini, maka Allah Ta'ala bagi kita kesedaran tadi. Hijrah ni mesti sedar dulu. Tak sedar orang takkan hijrah. Tak sedar takkan hijrah. Sebab apa? Sebab Nabi perasan, kalau Nabi kekal kat Madinah, agak-agak boleh buat perubahan tak pada ketika tu. Dengan suasana kaum kafir Quraisy duk lawan Nabi, duk hina Nabi, duk katak Nabi ni, rasa-rasa boleh buat pembaharuan tak? Boleh buat perubahan tak? Tak boleh. Tak akan boleh. Sebab tu adanya peristiwa hijrah ni. Nabi ke Yathrib, nak membangun Yathrib sebelum jadi Madinah tu, itu pun ambil masa 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Barulah jadi Madinah Al-Munawwarah. Sebab tu kalau orang sebut Nabi hijrah ke mana? Mekah, bukan ke Madinah, sebut Yathrib dulu. Sebab Nabi pergi Yathrib, Madinah tak ada lagi waktu tu. Madinah keluar selepas 13 tahun. Ni kita nak kena faham lah. Dan contohnya lah, sebelum ni kita tak pernah baca Quran, disebabkan hari ni kita mula hijrah, kita dah mula baca Al-Quran. Mungkin sebelum ni kita jarang-jarang tahajud, tegur untuk diri sendiri. Mungkin lepas ni kita hijrah kepada membiasakan tahajud. Dan mungkin sebelum ni kita belum lagi nak menunjukkan kepribadian Islam yang baik dalam diri kita. Hijrah dengan tunjukkan akhlak-akhlak kita, nilai-nilai Islam dalam setiap urusan kehidupan kita. Maka inilah detik permulaan yang kita nak sama-sama hijrah. Dan pastinya akan ada cabaran, akan ada orang pandang sairong.
Contoh Syafiq ni tak pernah pergi serah pun, tiba-tiba ada kakak ni, contoh tak, hidup dia ada je serah, belum dia apa pun akan ada cabaran, akan ada ujian. Tak kata orang lain, kata ke diri sendiri dulu dah. Tapi kalau tak terasa kat diri masing-masing tu, kena sedar diri lah. Alhamdulillah. Baik, dan ini satu mesej yang sangat penting. Tujuan utama tak lain tak bukan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk pada bab yang pertama, ibrah kisah hijrah ini. Apa yang menjadi penyebab Nabi berhijrah ni? Nabi melaksanakan asbab. Hijrah ni bermula dengan asbab. Sebab apa tadi? Sebab Makkah tadi huru-hara, memang tak boleh buat benda dah. Nabi duk tunggu kat mana lagi nak buat, maka Allah Taala perintahkan peristiwa hijrah. Ada asbab, ada reason dia. Sebab apa? Nabi nak mula bina satu negara ni. Allah nak bagi satu task, Allah nak bagi satu tugas kepada Nabi SAW. Dan asbab ini sebenarnya yang kita nak kena faham hari ni. Asbab kita hidup ini kenapa? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, apa tujuan kita hidup sekarang? Siapa boleh jawab, kita ada hadiah. Dia sungguh tak pelawak. Apa tujuan kita hidup hari ni? Muslimat boleh nyahu ke? Ada kita pergi selalu boleh nak beli sikit boleh nak hantaran kahwin dah lepas tapi boleh buat modal malam ni. Apa tujuan kita hidup hari ni? Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, ada yang kabur-kabur. Malam ni kita nak bagi jelas. Antara dalil yang kita boleh sama-sama ambil, ini benda pertama, tujuan kita tak lain tak bukan wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan, tidak diciptakan kita jin dan manusia itu, tugas dia apa dia? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam tujuan hidup kita, kalau tujuan hidup tak jelas dekat bahagian spiritual, bermakna tujuan hidup kita tu kabur, gelap gambar orang kata. Kalau selagi kau tanya benda matlamat hidupmu, matlamat hidup aku nak kumpul duit simpanan 100,000, nak tok dalam tabung haji 1 juta, itu belum lagi tujuan yang jelas. Apa lagi kalau kita kata tujuan aku hidup ni sebab nak dapat gelaran doktor, ataupun apa dia, aku nak orang panggil aku YB contoh, maka tujuan tu belum lagi jelas. Apa tujuan hidup kita? Kalau tanya tujuan apa? Tujuan aku pertama sekali nak capai redha Allah. Dan bagaimana nak tahu nak capai redha Allah Ta'ala tu? Ni nak kena buat hijrah. Kita kena mula sedar. Sebab orang sedar dia akan buat benda baik. Hak tak sedar tu jadi buat benda tak baik tu. Boleh faham? Ini benda-benda yang kita nak sama. Sebab yang pertama sekali, kenapa hijrah ni berlaku? Sebab Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq telah mengerahkan segala kudrat yang mereka ada untuk menjayakan proses hijrah ni. Dan inilah persediaan yang dituntut daripada setiap mukmin, agar mereka bersiap sedia semampu mereka untuk laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-60 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan untuk menentang mereka. Dan kita nak bagi tahu pada tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, Allah nak bagi tahu dalam setiap benda nak kena buat mesti kena ada perancangan. Macam kita ni berada di awal Muharram, nak berhadapan dengan bulan-bulan yang akan datang. Apa planning kita? Apa rutin baru kita? Kita mesti kena audit. Paling kurang kita hari ni setahun sekali dah pernah kita audit diri kita. Mungkin tahun lepas dah tak mari surah, tahun ni mari surah contoh, alhamdulillah. Tapi tahun ni mari dah surah, nak upgrade lagi. Kenapa ya? Tak nak hadir majlis-majlis ilmu, update semua. Tak, supaya kita mula sedar tentang masa kita ni tak lama. Saya suka kongsikan satu kursus saya pernah pergi tu. Mak Saleh sebut apa? You must know your magic number and you will know what you must to do. Maksudnya apa? Mu nak kena sedar tentang magic number. Dia kata umur Nabi mu berapa? 63 tahun. Umur mu sekarang berapa? Contoh 35 ataupun 33. 63 tolak 33 tinggal berapa tahun lagi? 30 tahun. Dia kata 30 tahun itulah bekal yang mu kena bawa, mu kena standby, mu kena plan untuk mu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni masalah royak. Find your magic number. Maksudnya apa? Lumrah hidup Nabi SAW, Nabi wafat umur 63 tahun. Tak, hak lebih tu lebih lah, tapi kita ambil sifir formula umur Nabi 63. Tolak dengan umur kita sekarang, kira berapa tahun lagi ada?
Dengan jumlah yang baki yang ada tu, kita dah nak kena mula rancang apa yang kita boleh buat supaya dengan masa yang ada tu Allah redha kita dan Allah boleh masukkan kita ke syurga. Jadi asbab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh saya ke, contoh ada 30 tahun lagi. 30 tahun tu apa perancangan nak kena buat? Apa plan? 10 tahun yang pertama apa, 10 tahun yang kedua apa, 10 tahun yang ketiga apa. Dah kata dah saya umur 65 lebih dah. Tak apa, bonus. Bonus tu pandang-pandang kira tak tunggu masa je. Bila bonus tu dah tunggu masa. So bila sebut tentang tunggu masa, persiapan makin rapi. Dia bukan persiapan hok longgor-longgor. Betul tak? Bila kita dah sampai limit masa tu, dah sampai limit masa, kita kau sungguh ke kau tak sungguh buat persiapan? Kau sungguh. Tak? Mungkin sebab kita tak ada pengalaman lagi nak kena penggal tak? Tak? Kalau ada pengalaman rasa nak kena penggal tu, boleh dia lagi. Dan apa yang berlaku, kita kembali pada kitab kita tadi. Orang musyrikin dalam proses hijrah Nabi ni, orang musyrikin ni siapa dah ke rumah Nabi? Tunggu nak penggal kepala Nabi je. Bahasa mudah nak tunggu nak pacung Nabi je ni. Tapi apa yang berlaku, Suraqah bin Malik ni sampai tahap ketika Nabi walaupun dalam keadaan begitu, apa yang berlaku, Nabi sempat keluar daripada rumah. Nabi keluar dalam keadaan ada beberapa keadaan yang kita kata mustahil pada pandangan kita, mustahil pada gerak kerja kita, tapi Allah Ta'ala dengan izinnya Allah Ta'ala bagi proses itu berlaku. Apa yang kita nak cerita kat sini, sampaikan dalam peristiwa hijrah Nabi tu, orang yang kerja Nabi ni bukan orang barang. Suraqah bin Malik, sebelum dia masuk Islam, Suraqah ni kata ejen 007 zaman tu. Dia ni antara penjejak kaki kuda terbaik zaman Arab Quraisy. Ada, kalau contoh orang suruh jejak tapak kaki ni, orang pertama orang Arab akan cari Suraqah, sebab memang terror. Dan dia boleh kesan tapak kaki orang di mana-mana je. Dan orang Arab ni akan percaya kalau dia kata okey, musuh ada sini, orang ada sini, orang akan percaya sebab kepakaran yang ada pada Suraqah bin Malik. Yang kedua, ada lagi satu golongan, Buraidah Al-Aslami, juga kerja Nabi dengan kaum dia. Dah siapa nak halang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa ni, daripada asbab Allah perintah untuk pergi hijrah, yang pertama Allah buat, Allah tutup mata orang-orang musyrikin depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup mata mereka. Jadi apa? Pada ketika itu tidur tak? Itu pertama. Yang kedua, mereka tak nampak Nabi ni keluar daripada rumah. Itu dua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mereka ni sebab siapa dah rumah Nabi, dia dok mari nak ital dulu dalam rumah Nabi. Tiga. Pertama tadi kita sebut Allah tutup mata mereka dah depan rumah Rasulullah. Kedua, dia tak dapat lihat ketika bila Nabi keluar. Yang ketiga, dok mari perasaan nak ngitar. Tak, kalau kita main rumah orang, pertama sekali kita buat ital lah, ada dok tuan rumah tak. Tapi orang musyrikin Mekah dia tak buat benda tu. Sebab apa? Ini izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tak ngitar kat rumah Nabi se. Yang ketiga, tak ngitar dalam gua Thur tu. Dia siapa dah kan kat gua tu kan, tapi tak ngitar. Tak ada dia nak pergi belek-belek, tak ada. Ini izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, dengan asbab itu Allah Taala membenarkan kaki kuda Suraqah, dan Suraqah jatuh daripada kuda. Dan adalah satu peristiwa berlaku antara Nabi dan juga Suraqah, nanti kita sembang sikit. Kemudian yang kelima, Allah Taala mencampakkan rasa takut kepada Suraqah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hak dapat jumpa Nabi sebenarnya dekat gua Suraqah. Sebab waktu Suraqah jatuh, Allah Taala bagi asbab kaki kuda Suraqah tu macam terpeleok gitu. Suraqah pun jatuh tersembam. Nabi keluar daripada gua pergi sambut Suraqah. Disebabkan Suraqah tengok akhlak Nabi ni, jadi malu-malu. Tak. Dan bila siapa berita ni, tak, dia pun balik ke camp dia, dia kata aku tak jumpa Muhammad. Sedangkan terang-terang Nabi tolong dia, Nabi akak dia. Dan ada beberapa dialog Nabi dengan Suraqah, dan akhirnya Suraqah ni masuk Islam lah. Dan sehingga kan ada ganjaran-ganjaran yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada Suraqah. Tapi nak cerita, Suraqah boleh masuk Islam asbab Nabi kita tolong dia gitu. Sedangkan pada ketika itu Suraqah datang cari Nabi, buru Nabi untuk bunuh. Macam kita hari ni ada Pok mari nak bunuh saya, tiba-tiba Pok jatuh, saya kita tolong. Apa kata Pok kata apa? Tak. Dan orang Arab ketika tu tanya, "Mu jumpa nak Muhammad?" Dah kira ni penjejak hebat, ejen 007 pada ketika tu. Dia kata aku tak nampak. Tak ada jejak Nabi Muhammad. Tak ada jejak Muhammad. Beres? Selesai. Tinggal. Maka Nabi pun terus berhijrah ke Yathrib.
Dan apa yang berlaku juga kepada kita sebut tentang Allah Ta'ala melapangkan hati Buraidah dan kaum dia ni, asal keluar memang niat dia paling utama nak bunuh Nabi. Tu niat utama dia, itu tujuan utama dia. Tapi apa yang berlaku, cerita Buraidah ini dan juga kaum dia keluar daripada rumah sebagai musyrik, tapi balik dalam keadaan mukmin. Dia keluar daripada rumah dia nak pergi serang Nabi dalam keadaan kafir, tapi disebabkan dengan satu peristiwa, Allah Ta'ala cerita yang panjang, saya ringkaskan, balik dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak sebut tentang asbab. Dan kita hidup ni ada asbab-asbab yang tertentu. Dan kenapa kita diciptakan oleh Allah? Tak lain tak bukan asbab dia apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita nak kena faham. Itu yang pertama, ibrah yang pertama. Dalam kitab ni ada 10 ibrah. Kita cerita mana ada. Boleh? Setakat ni okey ke? Boleh dapat sesuatu? Boleh faham? Saya ni biasa buat training. Kalau buat training, biasa kita akan tanya, angkat tangan, letak atas bawah sebelah, tanya dia faham ke tak? Kita pergi gitu. Kita suka sebab apa? Kadang-kadang orang mari ni dah jelas dah faham, kawan-kawan sebelah tolong khabar. Tadi ustaz ayat gini. Lepas ni kita boleh bincang panjang. Itu yang pertama nak bagi tahu. Dan apa yang menarik, satu keadaan yang kita cerita tadi, kaum Aus dan Khazraj sebelum datang Nabi ke Yathrib itu, mereka ni bergaduh hampir 600 tahun. Pendek ke panjang tempoh masa tu? Panjang. Balas sama, bertikam lidah. Tak, sampaikan satu cerita tu, kalau kaum Aus ada yang mati hari ni, pasti akan ada kaum Khazraj mati ke hari tu. Sampai tahap tu. Tak, nak kata level dia orang gaduh ni sampai tahap tu. Tak, biar mati sama contoh tak. Anak kita 600 tahun. Tapi disebabkan Yathrib ini penuh dengan persoalan, penuh dengan tentangan, tetapi bila mana suasana hijrah tadi datang, dibawa ke Yathrib, kesan yang melekat setelah 13 tahun tarbiyah daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengubah daripada Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Dan sebab itulah tahun hijrah memberikan kesan kepada kita bahawa setiap tahun ni akan berganti. Lepas tahun 2022, 2023. Selepas 2023, 2024. Selepas 2024, 2025. Selepas tu, sampailah tak, kita kira tak, dia akan bersilih ganti. Dan paling kurang saya sebut tadi, setahun sekali kita kena audit diri kita. Tak, audit diri saya baik, diri tuan-tuan yang baik, dan kita semua masyarakat kita. Itu kata mukadimah pada malam ni lah. Tak, untuk cerita bab yang pertama. Kemudian yang kedua, ibrah yang kedua nak cerita bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya fokus kepada asbab, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proses hijrah ni. Dan Nabi bergerak dengan penuh keyakinan. Nabi tahu ini perintah Allah Taala, Nabi tak buat main-main. Nabi tahu ini datang daripada Rabbul Izzati, Nabi tak buat culah-culah. Nabi buat sungguh-sungguh dengan penuh komitmen bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dengan sebab kesempurnaan keyakinan itu, baginda diiringi kejayaan dalam melalui proses hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita nak cerita dalam ayat yang kedua ni, ataupun ibrah yang kedua ni, kita mesti kokok mana nak hijrah ni, mesti hijrah kerana Allah, bukan hijrah kerana orang lain. Hijrah sebab tengok orang pakat berubah, nak ubah tak jadi. Dia mesti hijrah kerana Allah dulu. Letak Allah dulu dekat hati kita. InsyaAllah bila mana kita hijrah betul-betul kerana Allah, akan ada satu perkara yang baik berlaku dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab keyakinan yang kukuh itu zahir. Ketika mana baginda bila melalui proses hijrah tu, Nabi tak pernah pandang belakang. Nabi tak pernah, tak apalah patah balik lah, saya tak selamat ni, tak ada. Nabi terus ke? Tak, sampai ke gua tu Nabi jalan, Nabi tak patah balik. Walaupun dalam keadaan dikejar oleh musuh, terus jalan. Tak, nak bagi tahu tentang bila mana ada tanggungjawab, buat sampai siap, bukan buat asal siap. Boleh faham? Ada tanggungjawab, bukan asal siap je kita buat, tapi buat sampai siap. Beza buat sampai siap dengan buat asal siap ni, dia dua suasana yang berbeza. Buat asal siap, agak-agak suasana dia macam mana? Orang buat asal siap, ala kada aja, ikut dang, asal jadi dah. Bab mulut dia asal. Asal orang kata ada makan-makan, tak minum-minum, gitu je contoh. Tapi orang yang buat sampai siap, tak, daripada mula nak hidang makanan tu, apa yang dia buat? Mulakan dengan bismillah. Dia tahu nak mencapai berkat dan sebagainya. Nampak tak perjalanan dia berbeza.
Sebab tu hari ni kalau boleh kita buat apa-apa, buat sampai siap, bukan buat asal siap. Apa kita buat asal siap dah. Cakap tu pun lagi dah, apatah lagi dengan perbuatan. Ni benda yang kita nak kena faham. Baik. Kemudian yang ketiga, yang mana Nabi SAW, ibrah yang ketiga, berharap dan yakin akan kemenangan. Nabi tak pernah sesekali dalam perjalanan hijrah tu Nabi rasa putus asa, tak ada. Nabi letak sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi keluar daripada Mekah tu, cara Nabi keluar seolah-olah Nabi ni bawa, orang kata apa ni, tunggu kepala dia tu dipenggal. Tapi disebabkan keyakinan, yakin, disebabkan ini perintah Allah, Allah Taala akan bagi menang, jalan. Dan sehingga kan kita sebut Nabi SAW tak dapat bagi jaminan selamat terhadap nyawa diri dia dan juga nyawa Abu Bakar. Nabi kata tak jamin, aku tak jamin. Tapi Abu Bakar ada, dan juga Abdullah bin Uraikid, Asma' ada belaka tu. Nanti kita cerita. Walau bagaimanapun, dalam keadaan gesah-gerisah tu, disebabkan Nabi ni dia punya yakin kepada Allah, dan dia yakin dia akan diberikan kemenangan oleh Allah, sehingga kan dalam keadaan yang orang kata tengah gelisah, orang cari nak bunuh ni tak, dia tetap bagi khabar gembira kepada Surakah. Dia kata, Surakah, tak, walaupun hari ni bukan lagi kamu berada dalam agama Islam, mungkin satu hari nanti tak, kamu akan peluk agama Islam. Dan akhirnya apa yang Nabi sebut tu termakbul. Dan Surakah ni dapat satu berita gembira daripada Nabi SAW. Nabi kata, satu masa nanti Surakah, kemenangan Islam atas Quraisy atau bangsa Arab, dan pada ketika itu akan runtuhnya singgah sana Kisra di bawah kaki muslimin, dan kau Surakah akan ambil harta karun milik Kisra sebagai rampasan perang. Dan peristiwa ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Dan bila mana Sayyidina Umar bagi dia kain Kisra tu, mahkota Kisra dekat Surakah tu, Surakah dia terngiang akan kata Nabi SAW. Sebab waktu dialog tu berlaku bila? Dialog tu berlaku waktu mana Surakah jatuh tadi tu, Nabi kita tolong. Dia ada cerita situ. Cerita waktu dah habis, subuh esok pun habis. Hari tu dah cerita, kita pendek situ. Dan kemudian Nabi kata apa dia? Dalam satu hadis tu Nabi kata, ka'anni bika ya Surakah talbasu siwara Kisra. Seakan-akan aku melihatmu wahai Surakah memakai dua gelang Kisra. Nak kata mu dapat harta rampasan perang pada ketika itu. Dan memang Surakah akhirnya masuk Islam. Dan kemudian nak bagi tahu juga pada kita ibrah kisah hijrah ni, dia tak boleh buat seorang. Hijrah yang Nabi tunjukkan kepada kita, prihatinnya Rasulullah SAW berkenaan dengan teman, berkenaan dengan kawan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil as-suhbah. Kita bersahabat ni. Sebab Nabi SAW hidup di Mekah pun ada kawan. Nabi keluar ke Taif pun dengan ada kawan. Nabi pergi jumpa Aus dan Khazraj dengan kawan. Nabi buat bai'ah yang aku janji untuk membina negara Islam pun ada kawan. Nak katanya hidup kita ni memang kena ada kawan. Kalau orang tak ada kawan tu ada masalah. Sebab ni ibrah daripada hijrah ni. Nak bagi tahu tak boleh buat seorang. Contoh kita hari ni tak, ada Tok Imam je seorang dalam surau kita ni. Tok Imam je. Tok Imam je ada. Jadi tak solat kita? Jadi solat imam ni lah. Solat berjemaah tak ada lah. Jadi solat sendiri lah, seorang. Dan bila solat seorang ni, dia akan macam-macam lagi. Dah syok sendiri, macam-macam hak. Sebab itu, semua manusia perlu kepada teman. Saya nak tanya satu soalan. Nabi, kalau Allah tak buat ada kawan, boleh tak? Boleh sangat. Tapi kenapa Allah tunjukkan cerita ni? Allah tunjukkan sinetron ni? Sebab nak kita belajar. Hidup ni tak boleh duduk seorang, kena berjemaah, kena berkelompok, kena bermasyarakat. Ataupun kita kata bahasa buku, kena bersosial. Bukan bersosial gitu, bukan. Kita berinteraksi sama kita, tanya khabar. Macam kita tengok baru-baru ni kita buat ibadah korban. Satu benda yang saya rasa teruja, bila mana kita dekat sini, golongan dewasa bagi tunjuk ajar pada golongan muda. Benda tu kita nak. Ada setengah tempat, orang tua urusan orang tua, orang muda urusan orang tua. Tak jadi, tak comel. So orang muda tak akan dapat belajar daripada orang tua pun tak akan dapat belajar daripada orang muda. Tak, sebab apa? Orang muda ada kelebihan dia, orang tua ada kelebihan dia. Setuju? Kita orang muda ada kelebihan apa? Ada teknologi. Tak? Kita tahu tentang teknologi. Mungkin orang yang lebih sebelum ni ataupun selepas ni kurang arif pasal teknologi. Kalau kita minta siapa-siapa yang berusia sini minta buat live, habis telefon di lepo. Mana tekan nak jadi tak? Padahal benda tu touchscreen je. Kena tekan gitu. Dulu ada matek. Tak, ni tak ada matek. Memang kena touch gitu je contoh. Stress alih dia habis.
Itu nak bagi tahu. Dan benda yang menarik kita belajar daripada ibadah korban tu, ada kita tengok kita punya senior-senior bagi tunjuk ajar pada junior-junior, dan junior-junior jaga adab dengan senior-senior. Kita jaga adab dengan orang tua. Dia saling melengkapi. Janganlah kita dok tunggu orang tua tegur kita pun kena tegur juga orang tua. Nak kena pandai. Dan saya nak tekankan juga kat sini, kalau boleh kita sama-sama tegur. Orang tua pun tegur kita pun tegur dengan cara yang molek Jangan kita kata, pok tu dok tegur dah aku, dok baik aku. Jangan ada sangka buruk tu. Ni benda-benda yang kita nak perbaiki. Sebab Nabi kata dalam satu Rasulullah SAW telah menggariskan satu cerita, satu hadis ataupun satu kata-kata, saya rasa asyaitanu mi'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan itu akan bersama dengan seseorang untuk menyesatkan, dan dia itu lebih jauh daripada dua orang yang sepakat. Nak kata panggil syaitan ni memang tujuannya nak mempecah belahkan kita. Dan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah Nabi ni, Nabi bukanlah tak mendapat, Nabi ni tak adalah gangguan dengan syaitan ni, sebab Nabi dah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita tentang hijrah lagi ni, kita dah belajar tentang 4 ibrah tadi tu, dan kita nak sebut sedikit tentang bulan Muharram ini merupakan bulan pertama pada tahun 145 hijrah, 1445. Dan penamaan Muharram ni bukan sekadar nak menunjukkan waktu, bukan sekadar nak bagi tahu inilah bulan pertama tahun hijrah dah, tapi lebih daripada itu nak bagi kesan kepada kita, nak suruh kita belajar supaya kita boleh ubah jadi lebih baik dan soleh, taat pada perintah Allah dan juga Rasul, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bulan ni merupakan salah satu bulan daripada 4 bulan yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada ayat yang ke-36. Allah Taala cerita detail dalam ayat itu, dan termasuk bulan-bulan yang disebut dengan hurum, iaitu haram. Saya nak jelaskan dekat sini maksud hurum tu. Maksud hurum adalah bulan yang melatih kita menjadi lebih baik dengan cara apa? Meninggalkan segala perkara yang tak diperkenankan oleh Allah, dan dengan segala perkara yang tidak berada pada tempat dia. Contoh dia apa dia? Tujuan diciptakan mata untuk apa? Melihat benda-benda yang baik. Tapi kalau kita guna mata untuk melihat perkara-perkara yang tak baik, bermakna kita telah letak mata itu pada tempat yang bukan pada tempat dia, dan akhirnya kita bimbang, kita menjadi orang yang zalim yang diceritakan oleh Allah dalam ayat surah At-Taubah tadi pada ayat yang ke-36 tu. Yang kedua, kita diberikan mulut, diberikan lisan. Mestilah kita bercakap dengan perihal yang baik-baik, berkata baik ataupun diam. Sebab tu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw la yasmut. Maksudnya apa dia? Sesiapa yang beriman dengan Allah, beriman pada hari akhirat, dia tahu dia ni akan dihisap, akan dihitung setiap amal perbuatan dia, maka hendaklah dia berkata baik, falyakul khaira au la yasmut, ataupun lebih baik dia diam. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini benda yang kita nak kena faham. Sebab segala yang tidak berada pada tempat dia dipanggil zulm, iaitu zalim. Zalim lah. Dan jangan sesekali kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempat dia. Lebih tegas lagi, jangan kita langgar ketentuan-ketentuan dengan mengerjakan yang haram di bulan-bulan latihan ni. Sebab tu bulan Muharram ni disebut sebagai bulan kita melatih diri kita untuk jadi lebih baik, jadi lebih soleh. InsyaAllah moga-moga dengan asbab kita hadir pada malam ni, kita diberikan anugerah tersebut. Dan kita dianjurkan di bulan Muharram ni untuk kita memperbanyakkan amal soleh. Antara amal soleh yang kita boleh buat, kita solat, kita infak, kita perbanyakkan doa, kita berinteraksi dengan Al-Quran, apa kata Al-Quran. Dan paling penting sebenarnya, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita mampu mengumpulkan semua amal soleh yang saya sebut tadi dengan satu amal je. Agak-agak apa benda? Tentang solat, infak, baca doa banyak-banyak, berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap amalan tu dia boleh dihimpunkan dengan satu amalan je. Agak-agak amalan apa? Tak, kita boleh istiqamah buat sama-sama, insya-Allah. Apa dia?
kita juga boleh buat satu amalan yang berpotensi mengumpulkan keseluruhan amalan tadi, iaitu dengan berpuasa. Sebab bila kita berpuasa, kita akan banyak buat benda molek ke benda molek? Benda molek? Tak. Dan kita akan usaha tambah baik semua. Bila kita puasa? Tak. Kita bila puasa kan sebut, bila sampai bulan Ramadan, kita akan nampak semua orang jeru belaka. Betul tak? Sebab tu digalakkan kita ni oleh para ulama untuk kita berpuasa. Bila ada rasa nak ubah diri tu, ataupun kita ada rasa macam nak buat sesuatu perubahan, mulakan dengan puasa. Sebab ni lah. Sebab puasa ni menghimpunkan amal-amal soleh yang lain. Sebab kita akan buat dalam tu. Dan itulah antara ibrah kata Muharram yang kita nak sama-sama ambil. Dan kita nak bagi tahu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang ibrah yang kita ceritakan tadi adalah kita sempat ambil 4 perkara paling kurang. Yang pertama tentang keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nak berhijrah ni mesti ada kawan. Itu pertama. Yang kedua tadi kita belajar bila nak berhijrah ni mestilah berharap dengan penuh keyakinan yang mana Allah Taala akan bagi kita hasil yang baik ataupun kita kata kemenangan. Yang kedua, bila dalam proses hijrah ni mestilah kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serah bulat-bulat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang keempat, akhir sekali kita nak bagi tahu kita buat hijrah ni mestilah bersebab. Ada asbab kita buat. Kalau asbab tu baik, insya-Allah hijrah kita pun akan jadi hijrah yang terbaik. Sebab itulah akhir waktu malam kita digalakkan untuk baca surah Al-Mulk. Nah, surah Al-Mulk tu cerita tentang pada ayat yang kedua tu tentang ahsanu amala. Sesiapakah yang lebih baik amal dia, ataupun dalam bahasa lain siapakah yang terbaik amal dia. Allah Taala tak tengok kita buat apa. Tengok macam mana kita jaga amal kita, sama ada kita jadi lebih baik hari ni atau kita buat yang terbaik amal soleh tu. Boleh lah, insya-Allah. Dan saya nak tutup kita punya kata tazkirah pada malam ni dengan pantun Ma'al Hijrah daripada Datuk Ustaz Badili Shah. Baru ni dia buat satu pantun menarik juga. Dia sebut apa? Tersebutlah kisah hijrah sang Nabi, 1 Muharram sejarah terpatri. Kota Yathrib sedia menanti kedatangan Nabi yang telah dijanji. Termaktub sudah hijrah sang Nabi, perintah Allah tidak diingkari. Gemilang Islam terus mewangi, kelamnya kufur iman menerangi. Moga-moga dengan pantun itu kita sama-sama menghidupkan jiwa kita. Kita milih jalan inna hadainahu sabila imma syakiran atau kafura. Kita mula memilih jalan syukur. Moga-moga dengan syukur itu bertambah sayang kita dengan agama, bertambah sayang kita dengan diri kita, bertambah sayang kita dengan orang sekeliling kita. Dan paling penting, sayang itu membawa kepada apa? Sayang itu membawa kepada berjaya dunia dan juga berjaya akhirat, seperti yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, wa ulaika humul muflihun di dalam suratul Baqarah. Maka berjayalah orang-orang yang berjaya itu. Siapakah orang yang berjaya tadi? Orang yang adanya iman, orang yang berkasih sayang, dan orang yang menjaga amal-amal soleh dia, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja pada malam ni. Moga-moga ada tak boleh banyak pun ambil sikit, tak boleh sikit pun ambil banyak. Nah, moga-moga dengan perkongsian tadi tu adalah titik permulaan, titik temu untuk kita mula berhijrah, kita melaksanakan perkara-perkara kebaikan, dan sama-sama kita peringat ada sesama kita ada kalanya orang yang bercakap di hadapan ni pun ada salah silap, sama-sama tegur. Moga-moga dengan cara itu kita sama-sama hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, seperti mana kota Yathrib yang bertukar menjadi Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Wallahu alam. Kita akhiri dengan satu doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la shaqiyan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة
waj'alna min ahlil maghfirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah waj'alna min ahlil firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'al majlisana hadha majlisan mubarakan li ashabina wa ahlina wa jiranina wa dhuyufina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.